Hai dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 khusus Pancaragam 1 Brass Band 1 akan membentangkan kumpulan muzik dan pencaragam. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, Jonathan Ten, nombor metrik CF210052 dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina FKAP. Okey, jadi kita akan mulakan dengan pengenalan pancaragam. Jadi pancaragam berbaris secara umumnya ialah sekumpulan pemuzik yang terdiri dari pemain alat muzik dan kadang-kadang pasukan penari atau pengawal yang biasanya membuat pertunjukan di kawasan terbuka dan melakukan jenis pembarisan sambil bermain alat muzik mereka. Peralatan yang dimainkan biasanya terdiri daripada alat-alat brass, tiup kayu dan perkusi. Kebanyakan pembarisan pancaragam mengenakan sejenis pakaian seragam. Yang kita dapat lihat ini dekat pasukan ketenteraan ataupun polis yang termasuk nama atau simbol sekolah atau pertubuhan. Sanskor, pitch helmet, jambu bulu, hias sarung tangan dan kadang-kadang sarung tangan besi, sesi dan tagam ten. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasha Mimi Shariza binti Muhammad Isnizam. Hari ini saya akan membentangkan tentang military band. Okay, military band ni juga dibawa maksudkan adalah kumpulan tentera dalam pancaragam. Okay, apa itu kumpulan tentera? Secara umumnya ialah sekumpulan tentera ni adalah sekumpulan pemuzik yang terdiri daripada pemain alat muzik dan juga kadang-kadang pasukan penari atau juga pegawai yang kebiasaannya membuat pertunjukan di kawasan terbuka dan melakukan jenis pembarisan dan berkemungkinan sebarang pergerakan lain sambil bermain alat muzik mereka. Okey, pancaragam tentera dan juga pancaragam suling dan gendang ini, Corps of Drum adalah sejarah band yang berarak pertama di dalam dunia. Band berarak tentera ni biasanya berarak ke arah ke depan dengan garis yang lurus. Muzik ni dilakukan pada rentak yang berterusan untuk memudahkan berarak menjadi lebih mantap, iaitu kumpulan tentera keseluruhannya dengan band ini bermain. Seperti contohnya, ketika band itu memainkan, ia lebih memantapkan lagi pergerakan di pergerakan kumpulan tentera tersebut. Okey. Tugas aktif tentera band ini berarak sering melaksanakan dalam perarakan dengan unit-unit tentera yang lain dan berarak dengan cara yang sama sebagai anggota tentera yang lain. Okay, disebabkan kekurangan tempat pertandingan, anggota tentera dan faedah, hampir semua band berarak tentera telah hilang dari sekolah-sekolah di Amerika, contohnya di Amerika Syarikat. Okey, terdapat juga poket kira-kira 80 sekolah tinggi band berarak tentera di Timur Texas telah dipengaruhi oleh band Aggie di College Station yang berdekatan. Mereka ini juga telah membentuk persatuan kebangsaan tentera kawat pancaragam bagi memelihara tradisi berarak tentera. Band yang kedua adalah band trompet, adalah subset kumpulan tentera yang menggunakan instrumen bukan velvet, bagus rata kebiasaannya B. Beberapa band trompet seperti Burgess hingga Kawat Belia telah melanjutkan rangkaian mereka dengan menggunakan instrumen seperti Jack Hawk itu. Contohnya di UK, band Belia tradisional telah bersaing di Belia Kawat Traditional Pancaragam Association TYMBA Liter. TYMBA Liter ni telah ditubuhkan pada tahun 1980-an untuk memenuhi kursus untuk kumpulan-kumpulan belia untuk melaksanakan gludi seperti tentera dan juga muzik. Okey, seperti gambaran tentera di sini,
Okey, ini adalah Marching Lilini merupakan pasukan pancaragam pertama yang membuat persembahan pada pertengahan masa semasa permainan bola sepak di Amerika. Okey, pancaragam ini berasal daripada pancaragam tentera. Ketika ahli muzik telah menjadi kurang penting bagi mengarah pergerakan tentera di medan perang, pancaragam berubah kepada peranan istiadat tahap perantaraan yang memberikan sebahagian peralatan dan juga muzik bagi pancaragam adalah pancaragam moden yang juga berasal daripada tradisi tentera. Okay. Kebanyakan tradisi tentera kekal dalam pancaragam moden. Pancaragam yang berbaris dalam formasi sering kali diperintah untuk betulkan baris, iaitu dress their rank dan cover down their file. Okay, mereka ni mungkin disuruh jaga sedia attention dan diberi perintah pusing ke belakang about face dan jalan ke hadapan forward march. Pakaian seragam pancaragam berbaris juga menyamai pakaian seragam tentera kita. Okey, selain polis dan juga tentera, pancaragam baris moden sering kali dikaitkan dengan permainan sukan, terutamanya semasa separuh masa. Persembahan pancaragam baris semasa separuh masa sukan ini dilakukan semasa perlawanan sukan bola sepak di Amerika oleh Marching Lilini dari Universiti Illinois pada tahun 1907 semasa permainan menentang Universiti Chicago. Okey, ini adalah contoh alat muzik. Pancaragam ni ialah sekumpulan ahli muzik yang bermain kebanyakannya alat tiup dan juga gegendang. Okey, ini adalah contoh alat muzik. Okay, seperti yang kita lihat di kiri adalah drumstick. Okay, di bawah itu adalah tentera yang sedang bermain drumstick untuk pancaragam. Dan ke kanan pula adalah kebanyakannya adalah tentera yang bermain alat tiup. Hai, dan kali ini saya akan terangkan tentang pancaragam parade. Jadi pancaragam parade secara umum dan amnya bermaksud bermain peralakan. Jadi instrumen-instrumen yang kita gunakan semasa pancaragam parade juga berbeza. Jadi instrumentasi dia boleh menggunakan apa-apa daripada buckpad, fifets dan drum dan angin penuh dan cecahan perkusi. Jadi banyak-banyak organisasi yang menggunakan ini, termasuklah tentera dan veteran, mempunyai jalur peralakan mereka yang tersendiri. Di dalam slide ini kita dapat tengok adalah contoh instrumen yang digunakan semasa pancaragam parade. Jadi kita ada drum dalam gambar, dan fifets kita dapat lihat dalam gambar kedua, dan bagpipe kita dapat lihat dalam gambar ketiga. Jadi antara alat-alat ni selalunya yang terkenal dekat negara-negara barat. Jadi banyak organisasi tentera dan veteran mempunyai kumpulan peralakan mereka yang sendiri. Jadi kebanyakan veteran dia akan mewujudkan kumpulan pancaragam mereka yang tersendiri khusus untuk mereka. Jadi kumpulan tersebut ni biasanya disusun dalam baris dan terdiri daripada pangkat, baris dan fifets formasi lanjut. Secara amnya, setiap anggota berusaha untuk mengekalkan kedudukan dan pangkat yang diberikan kepada mereka dan untuk menjaga jarak yang sama dari pemuzik lain. Jadi biasanya orang di akhir setiap pangkat dan di bahagian atas setiap fifet akan bertanggungjawab untuk meletakkannya di lokasi yang betul. Ini membolehkan ahli kumpulan memberi mereka bimbingan. Jadi ini ada 3 jenis instrumen dalam kumpulan peralakan. Jadi yang pertama kita ada woodwind, kedua kita ada brass, ketiga kita ada percussion. Jadi woodwind ini terdiri daripada flute, piccolos, clarinet, bass, clarinet, alto saxophone, tenor saxophone dan baritone saxophone. Dan brass pula terdiri daripada trumpet, mellophones, trombones, euphonium, baritone dan sama ada saxophone atau contrabass turbans. Dan percussion pula ada terdiri daripada snare, bass drum, quad drum dan impact drum. Jadi dalam slide ini kita dapat lihat ada contoh-contoh woodwind instrumen lah. Jadi yang pertama kita ada flute, nombor 2 kita ada piccolo, nombor 3 kita ada clarinet, nombor 4
trombone, dan yang warna emas ini adalah saxophone, dan yang warna merah ini adalah bassum. Ini pula adalah contoh gambar brass instrument. Jadi kita ada gambar trumpet di sini, dan gambar French horn di sini, gambar trombone, dan gambar tuba. Dan yang ini pula adalah gambar untuk percussion instrument. Jadi yang kita dapat ini adalah contoh-contohnya yang terdapat dalam percussion instrument. Yang kita ada, yang pertama adalah xylophones, kita ada clef, kita ada triangle, kita ada snare drum. Kita juga ada cymbals, tambourines juga termasuk dalam percussion instrument. Kita ada maracas, kita ada piano juga termasuk, dan timpani dan bass drum. Hello, nama saya Siti Adelina dan nombor matrik saya adalah CF210039. Di sini saya akan menceritakan tentang show pancaragam. Jadi, apakah itu show pancaragam? Show pancaragam atau show band adalah sebuah pertunjukan yang sering dilakukan di kawasan lapangan seperti padang bola sepak. Berbanding hanya melakukan perarakan yang jauh lebih biasa terutamanya di kawasan Eropah. Show band berperanan untuk tampil di acara sukan dan pertandingan bagi memberi hiburan. Seterusnya, show band ini biasanya dilakukan selepas permainan juga. Sebagai contoh, mereka sering melakukan pertunjukan ketika permainan bola sepak, dan pertunjukan sering dilaksanakan ketika sebelum perlawanan, separuh masa perlawanan, dan selepas perlawanan. Show band ini biasanya berbaris tepat pada masanya, namun konsep berbarisnya agak berbeza kerana ia lebih kepada reka bentuk seperti lekuk, huruf, dan sebagainya dengan beberapa ilusi yang bergerak. Dalam pada itu, show band ini biasanya menggunakan instrumen brass dan juga percussion, namun ia juga berkemungkinan akan menggunakan instrumen woodwind dan percussion beat. Bergantung kepada jenis persembahan show band, instrumen muzik boleh mengandungi sepenuhnya instrumen tembaga atau brass, instrumen perkusi atau percussion, dan instrumen woodwinds. Instrumen penuh tembaga adalah instrumen angin yang terdiri daripada tiup tembaga dan ditiup melalui lubang berbentuk cawan atau corong. Ia juga diperbuat daripada tembaga dan zinc, dan ia sering dimainkan pada bahagian band atau orkestra. Seterusnya adalah instrumen woodwinds. Ia juga sering dipanggil sebagai alat tiup kayu, dan ia juga mempunyai dua jenis alat tiup kayu seperti flute atau seruling dan alat lead. Ia menghasilkan bunyi dengan memecahkan aliran udara yang dihembuskan ke tepi tajam. Woodwind sering diperbuat daripada kayu. Secara umumnya, ia juga diperbuat daripada perak, emas, logam, platinum, dan tebu. Contoh-contoh alat muzik alat tiup kayu adalah saxophone, basson, dan piccolo. Manakala untuk instrumen perkusi atau percussion, ia merupakan alat perkusi melodi kromatik yang disusun dalam corak yang sama dengan papan kekunci piano dan sering dimainkan dengan menggunakan tangan atau pelet perkusi. Instrumen keyboard seperti celesta, piano, dan keyboard glockenspiel tidak dianggap perkusi yang diperlukan untuk main. Instrumen ini juga mempunyai banyak deria, tetapi ia merupakan sebuah keyboard, bukan section perkusi atau orkestra. Antara contoh-contoh instrumen perkusi atau percussion adalah marimba, xylophone, vibraphone, dan loceng tubular. Seterusnya, kita akan menyaksikan sebuah video pendek daripada pasukan pancaragan Sekolah Menengah Kebangsaan
Saint Joseph Kuching yang telah mengharumkan nama negara apabila meraih tempat kedua dalam pertandingan Reste Musical Stage di Jerman pada tahun 2019. Akhir sekali adalah show band merupakan kompetitif. Ia hanya akan melakukan satu pertunjukan yang terus disempurnakan sepanjang musim, sementara kumpulan persembahan yang lebih akan memfokuskan pada hiburan dan bukannya persaingan yang biasanya melakukan pertunjukan unik untuk setiap permainan. Pertunjukan ini biasanya terdiri daripada 3 hingga 5 karya muzik yang disertai dengan formasi yang berasal dari pola gerak. Di samping itu, dalam show pancaragam, setiap ahli mesti menghafal sebilangan buah muzik untuk dimainkan semasa pertunjukan perarakan. Malah bukan itu sahaja, tetapi mereka perlu menghafal pergerakan mereka di lapangan atau arena untuk mencapai tahap keselarasan tertentu dengan ahli kumpulan lain. Sekian, terima kasih. Hello and hi semua. Nama saya Nurul Ain binti Muhammad Idris, boleh panggil Ain. Untuk jenis pancaraga yang seterusnya adalah pancaragam perebutan. Untuk pancaragam perebutan ni, dia juga disebut dan dikenali sebagai skated band. So kalau kita tengok dekat sini, nama dia skated band. So apa yang kita faham dengan skated? Skated ni dia tak tersusun, berselerak. Begitu juga dengan band ni. Band ni dia ada banyak variasi dalam bentuk persembahan. So kiranya band ni dia pun mereka biasanya tidak menggunakan rentak muzik yang selalu digunakan oleh
pancaragam yang biasa. Dalam pancaragam perebutan juga, mereka juga menggunakan skrip untuk diiringi dengan muzik yang ada. Untuk dalam skrip tu juga dia pun mengadakan lawak jenaka. So mereka sering menggabungkan unsur-unsur komedi dalam persembahan mereka. Kebanyakan persembahan yang dilakukan adalah daripada kumpulan-kumpulan di dalam Liga Ivy yang menggunakan gaya ni. Kalau kita tengok kat bahagian lain, dia kurang sikit guna jenis pancaragam perebutan. So kalau kita tengok dekat slide ni, kita boleh nampak perbezaan pancaragam yang selalu kita nampak dengan pancaragam perebutan. Untuk pancaragam perebutan, dia tak teratur, dia lebih kepada gaya bebas dan enjoy. Salah satu karakteristik ialah pancaragam perebutan ni dia tidak ada kesilapan, dia jenis bebas untuk semua menunjukkan bakat masing-masing. Berbeza dengan pancaragam yang selalu kita nampak adalah pancaragam yang sangat teratur, tertib. Okay, contoh yang kita boleh tengok dekat sini yang pernah dilakukan adalah daripada University Linson March. Kalau kita dapat lihat dekat persembahan yang saya dah tunjuk dalam recording ni, dia punya nada dalam persembahan juga tak sama. Dia sering menunjukkan elemen-elemen surprise yang ada dalam ni lah. So itu untuk pancaragam perebutan. Pancaragam perebutan juga tidak mempunyai kesamaan dan sentiasa menunjukkan perbezaan daripada itu yang menunjukkan salah satu keistimewaan yang ada dalam pancaragam perebutan. Terima kasih. Nama saya Nurhazal Aminuddin dan saya akan terangkan tentang jenis pancaragam seterusnya, iaitu karnival pancaragam. Okey, karnival pancaragam ini biasanya dilakukan ketika dalam perarakan, di mana iaitu ketika permainan muzik sedang dijalankan. Okey, kemudian untuk karnival pancaragam ini kebiasaannya ada ketika dalam perarakan atau mana-mana pertandingan. Untuk karnival pancaragam ini, badan persaingan utama mereka adalah Karnival Setiausaha dan League. Okey, untuk slide seterusnya kita akan lihat contoh gambar bagi kita sama-sama membayangkan macam mana karnival pancaragam tersebut. Okey, kat sini kita boleh tengok contohnya kat sini karnival pancaragam diadakan ketika
Majlis Hari Kemerdekaan yang telah dipersembahkan oleh pegawai-pegawai Kadet Kerajaan Malaysia. Okey. Slide seterusnya kita boleh lihat video tentang Karnival Pancaragam. Macam mana Karnival Pancaragam tersebut? Okey, kat sini kita boleh tengok dengan jelas di mana Karnival Pancaragam adalah dilakukan ketika perarakan. Biasaanya ianya dilakukan dalam majlis-majlis yang besar. Kamera yan. Okey, seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ni sebagai kesimpulannya, pelbagai pihak perlu memainkan peranan yang penting untuk memastikan cabaran dan kesukaran untuk menubuhkan pancaragam BRAS dapat diatasi dengan sebaik yang mungkin, yang dapat menawar sebagai contohnya seseorang menawarkan diri untuk terlibat dalam pancaragam. Setiap ahli kumpulan juga perlu memberi kerjasama yang baik agar segala perancangan yang telah diatur dapat dilaksanakan dengan berjaya. Okey, pancaragam ni dapat memberikan manfaat jika kita mempelajari ilmu pancaragam BRAS, turut perlu disebar dan dipraktikkan kepada setiap lapisan umum bagi menerapkan rasa minat dalam diri seseorang itu. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih sangat-sangat. Bye.